Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya malam ini. Apa khabar saudara? Doa saya anda sihat walafiat, saudara Joka Karim, saudara Ali Kasim. Itu juga saudara Mat Zain, saudara loud and clear katanya. Saudara Zamari LC, saudara Mustafa Ilyas. Saudara Wan Azwa, apa khabar saudara? Hajah Comel-Comel. Savage FXQN, Madam K, saudara Fazil Yub. Itu juga saudara Shan Gopal, apa khabar Shan? Saudara Bakat Ahmad, semoga sentiasa dirahmati Allah, terima kasih. Saudara Richard Bakri, saudara Shah Ibrahim, saudara Mahasan Harun daripada Bukit Jalil, terima kasih saudara. Itu juga saudara Izzuddin, Zack Ramli, saudara Amy Saman, saudara Azrul, Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Saya hari ini nampak gayanya, rupanya gigi saya tak betul baik, Pak Cu. Daripada Langkap Perak, saudara Hafiz Hazara, saudara Empat Tulang Kering, saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din, apa khabar? Salam dari Kemayan katanya. Ya, saudara Thomas Tan, hujan kuat di sini. Di mana tu saudara Thomas? Saudara Remy Narmi dari Kota Tinggi Johor. Saudara Abu Nem, saudara Ismail Manap, saudara Ibjah. Itu juga saudara Syahar, saudara Babun, John Gogreb, Wan, saudara Azmi Ramli, saudara Zaid Wood, Wayau Mon, Abang Awang Yusof, saudara Syahali Ahmad, Puan Hamidah Kamat, saudara Puan Rusmini daripada Pontian, Johor, saudara Abu Nem, saudara Samsuri, terima kasih. Saudara Abdul Hamid dari Kuantan, cuaca masih hujan sekejap-sekejap. Sabarlah saudara. Saudara Hizam masih, saudara Jaka Linglung dari Pulau Pinang, saudara Abu Nem, Acai Bentayan, saudara Abu Seman Hashim, saudara Army Mail, saudara Non. Itu juga dengan saudara Muhammad Zulkifli, saudara Mazlan Khalib, saudara Megat Zaharuddin, Wan Nuraini Adnan, Cik Mat Mohaini, saudara Muhammad Asri, Lim Bunciang, apa khabar? Saudara Adin Husin, saudara Rubidin, saudara Ramlah Din. Lim Bunciang, terima kasih. Yang saya perlukan like, share dan subscribe Lim. Terima kasih, banyak hati tu. Saudara Kamal Awang, saudara Muhaizan Ihsan, saudara Mat Empat Tulang Kering, Melaka hujan 3 hari berturut-turut. Saudara salam dari Ulu Sungai Raub, saudara Jamaluddin Rahani. Dia kata hujan baru berhenti di Raub, saudara. Saudara Muhammad Johari, Cik Awang, salam perpaduan. Saudara Kamisan Dahlan, Puan Ramlah Din, Seremban hujan lagi katanya. Saudara Meta Zainal Cik dari Kajang, Selangor, Haji Azhar, Abdul Manap, apa khabar? Tuan Haji, waalaikumsalam. Saudara Syirun Basirun, saudara Rafi Kelapa Muda dari Sembang Renggam, Johor. Saudara Zack Peri-Peri, Lim Bunciang, apa khabar? Saudara Nazir Jo, Wan M. Bakri, Puan Nurliza. Itu juga happy, saudara, happy 63. So, Hilmi, Tunku Putra, apa khabarku? Moga sihat, Abah Suci. Saudara Johasri, saudara Azhar Muslim, Puan Mimah S Kitchen, saudara Osman Abdullah. Itu juga saudara Azmi Nordin dari Bagan Datuk, apa khabar? Saudara Hashim Atan. Mi sihat ke di Bagan Datuk, Mi? Amy Danish. Saudara Zon Razali, dia kata cuaca tak berapa molek. Sekejap okey, sekejap tak okey, macam politik, kata Zon Razali. Saudara Wan M. Bakri, Cik Mat Mohaini, hujan berterusan di Bukit Gantang. Alhamdulillah, saudara Tukiran Kitam daripada Muar Johor, saudara Abdul Wahab, saudara Razak Yusof, saudara Ismaun Muhammad, saya mendoakan anda berjaya sebab kabarnya saudara Ismaun bertanding jawatan Ketua UMNO Bahagian di Besut katanya. Itu juga Ash Shaibi, Abdul Aziz Rahman, saudara Cik Latif, Nazir Jo, Muhammad Kamal Abu Samah. Saudara yang minta like bersama dengan saya untuk live ini, saya minta maaf saudara yang nak masuk berbicara sebab saya tak tahu nanti kalau saya betulkan nanti begitu juga habis selesai. Kita cuba nanti selepas pencerahan saya, cuba-cubalah. Saudara Atuk di Perak, sihat. Terima kasih. Kata si Najib terbaik. Saudara Alias, saudara Cik Long, saudara Wan Syahrudin, Syidi Ahmad dari Pokok Sena, Kedah. Apa abang, Cik?
Anwar Muhammad, Puan Aminah Jaafar, saudara Puan Muhammad Ahmad, Azmi Nordin, Alhamdulillah, terima kasih. Muhammad Rami, Muhammad Siddiq. Salam dari Cameron Highland. Tinggi tu saudara. Bagaimana keberadaan? Tentulah hujan gamaknya ya. Puan Norma Abdullah, saudara Ramli Karim. Salam, selamat malam untuk teman-teman semua. Baik saudara. Saya mohon maaf kerana tak dapat menyantuni semua. Dan pencerahan harus diteruskan. Cuma saya nak minta bagi tahu pada saudara, ya, bila saya lihat like, share, bila naik banyak begitu tu, naiklah semangat. Sebab saya pun rupanya saudara, semalam tak berapa sakit. Hari ni gigi saya dia serang balik. Rupanya bila dah cabut 3 batang gigi tu saudara, luka tu masih ada lagi. Tapi dia menjangkit pada gigi yang sebelah. Dan mungkin dia punya nerve tu gamaknya saudara. Jadi saya minta maaf saudara, kalau bicara saya buka mulut tak boleh besar-besar. Tapi saya harus, selagi badan sehat, insya-Allah saya akan cuba memberi pencerahan yang termampu saya lakukan. Tak maaf saudara, mata pun tambah kuyu saudara. Aduh, hai. Baik saudara, hari ini hari Jumaat, semua kita telah pun menaikkan solat Jumaat. Tadi pun masa solat Jumaat tadi tu saudara, bila sujud, bila kita rokok, bila tunduk, dia serang sakit tu. Satu muka rasanya, panas. Dia bukan berdenyut saudara, dia panas, membahang. Sebab gigi gaham ni begitulah keadaannya. 3 batang saudara, bukan sebatang. Nak buka, nak tunjuk pada saudara pun tak boleh, besar. Baik saudara, hari ini tanggal 3 Mac dan merupakan hari yang ke-1080. Artinya 1080 hari dah negara kita dijengah oleh virus corona. Dan menurut laporan sahabat saya, saudara Jamil Idris bersama dengan saudara Rio, awal pagi tadi dah mengantar kepada saya, nampak gayanya ada peningkatan. Sebab semalam jangkitannya lah berjumlah 244 yang dijangkiti dan menjadikan angka kumulatif meningkat kepada 5,43,252. Bagaimanapun yang sembuh 4,997,031 orang. Yang tak menyenangkan hati saya, agak menyedihkan, rupanya semalam ada 5 kematian rupanya saudara. Sebab itu bertabahlah pada keluarga-keluarga yang mengalami musibah ini saudara. Ini menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 36,965 yang terkumpul. Sebab itu saudara, saya sering mengatakan pada anda, pastikan kita berusahalah melakukan penjarakan sosial. Kalau kita keluar rumah, tutup pelitup muka. Sakit gigi macam saya ni, cakap pelan-pelan. Kalau saya cakap pelan-pelan, jangan marah saudara. Terima kasih Puan Intan Zalinda, saudara Mat Sepana, apa-apa pun, warga Cinta Damai tetap yang terbaik. Terima kasih saudara Acai Bentayan, saudara M. Zainul Cik. Sebab dari segi laporan yang saya terima daripada saudara Jamil Idris, nampaknya saudara, terdapat peningkatan di 11 negeri. 11 negeri meningkat, walaupun angkanya tak banyak, 2-3, tapi peningkatan itu yang menggusarkan kita. Sebab 2-3 hari lepas dia susut, dia naik balik. Dah macam cik semua, sekejap ada, sekejap tak ada. Saudara, susut cuma di 3 buah negeri. Sementara Johor, dia kekal pada angka jangkitan 12 jangkitan. Saya ingin mengingatkan pada anda bahawa musim-musim hujan, kalau banjir begini, dia sejuk-sejuk, virus corona itu mudah merebak. Berhati-hati saudara, kalau saudara dia landa oleh wabak ini musibah banjir, dan elok dijadikan mengadakan penjarakan sosial saudara. Cuma saudara lihat, saya lihat bahawa Perlis, alhamdulillah sifar. Lain-lain negeri macam Labuan dan sebagainya jangkitannya ada 1. Macam cuma di Terengganu saya tengok tadi, Terengganu naik 7. Daripada tiada jangkitan kemarin, semalam ada 7 jangkitan. Bagaimanapun saudara, semua negeri masih lagi terkawal di bawah angka 100. Iaitu Selangor lah, 76, dan saya nampak di sekitar wilayah Persekutuan ada peningkatan kepada 81 jangkitan. Bagaimanapun belum lagi lah mencecah lebih angka 100 saudara. Minta maaf saudara, bicara saya mungkin kurang bersemangat. Saudara, ruang waktu komen sikit esko yang menghina makanan menu rahmah yang sedang tular. Saya merasakan orang macam itu, nak komen pun saudara, itu sifat peribadi masing-masing saudara. Itulah melambangkan kepribadiannya. Orang yang tak pernah bersyukur.
Negeri lain, kalau yang dilanda banjir, dilanda oleh gempa bumi, tak ada makanan pun. Bagi saya lah, dia nak pertikaikan harga murah ke, tunjuklah gambar ikan, sekerat. Lepas tu dia curahkan macam ete tu sebagai kuah dan sebagainya. Saya melihat itu seperti menghina makanan. Saya haraplah exco tersebut segera bertaubat. Kerana musibah Allah SWT belum kita tahu. Kalau kamu menghina makanan yang tersedia di hadapan kamu, maka Allah akan tarik rezeki kamu. Itu keadaannya, saudara. Terima kasih, saudara Ruang Waktu, saudara Acah Bentayan, saudara Selipah Hanyut, Waalaikumsalam, saudara Abdul Rahman dari Johor Bahru, saudara Moruzki Saad, salam perpaduan. Johairi Rahim, Waalaikumsalam, Abdul Rahman Baba. Itu juga Nazri Jo. Saudara Wan Zainuddin, Yahya Armin, Mak Rozi, saudara Abdullah, Adnan. Baik, saudara, usai saya memberi pencerahan tentang kedudukan COVID-19, saya masih lagi menggalakkan teman-teman untuk berniaga. Berniagalah, saudara. Itu yang terbaik, saudara. Saudara Ras Ahmad, dia nak perlekeh kerajaan perpaduan lah tu. Bagi saya, mereka nak perlekehkanlah, saudara. Tetapi jangan menghina makanan. Kita boleh mempertikaikan kepimpinan dan sebagainya. Tetapi jangan sampai kita menghina makanan. Makanan kita ada sebanyak mana pun. Sama ada ubi rebus ke, nasi. Walaupun nasi semalam, kita goreng semula. Jangan kita bazirkan. Ataupun janganlah tunjuk kat orang macam tak berguna. Kamu tak nak makan, sudahlah. Nak tunjuk bahawa seolah-olah harga rahmah ni tak menepati. Terpulanglah pada anda. Saya nak cakap lebih-lebih, gigi sakit tadi bertambah pula lagi. Terima kasih, saudara Ahmad Fazul. Baik, saudara. Kalau anda mempunyai produk yang mahu saya wawarkan, hubungilah Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar, dia berniaga setangi bakur dan juga minyak wangi dari tanah Arab. Saudara, dibuat berasaskan kepada pati kayu gaharu. Saya bila sakit-sakit gigi, saya bila spray sikit, wangi itu adalah segar sikit. Tapi panas ni, saudara. Belah kanan ni panas. Dia bukan berdenyut, saudara. Dia panas. Bagaimanapun, saudara, kalau anda tidak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa, saudara, dan yang manis Siti Farehah. Untuk teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, kalau maukah mendapat bekalan buah-buahan yang manis, yang murah dan sebagainya, dan buah-buah tersebut dihantar terus ke rumah anda, hubungi saudara Syauqi di talian 012-357-5703. Dan akhirnya, saudara, cuma sekarang ni saya sakit gigi, tak bolehlah saya nak makan. Itu Popiah Sirih Lady Maria. Kalau kita makan memang sedap, saudara. Tapi sakit gigi ni kena tahanlah dulu. Saudara Bencan, hina ulama' tak apa, jangan hina makanan. Benar, saya tak tahulah, saudara, ini hukum. Hukum kita dengan Allah SWT. Pulanglah. Baik, saudara, tentang apa ini Popiah Sirih Lady Maria tu, saudara, saudara boleh hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Sedap, saudara. Rasanya pedas, rangup dan manis. Rangup pun tak boleh nak makan lah. Saya tak boleh sakit gigi. Ya, saudara Din, chainsaw, dia kata. Guna ulama' tak apa, jangan hina makanan. Saudara Castello, seolah-olah dia nak mendahului kerja Tuhan. Kita ni seginilah, saudara. Bagi saya lah. Apa saja rezeki yang didatangkan kepada Allah SWT, kita harus bersyukur, saudara. Cuba hayati, saudara. Cuba saudara hayati bagaimana dalam naluri kehidupan ini, saudara. Yang saya terima daripada teman-teman yang menghantar kepada saya, menurut katanya, ini perlu kita jadikan sebagai panduan, saudara. Kerana daripada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata bahawa aku telah mendengar sabda Rasulullah SAW, tiada satu pun musibah ataupun ujian yang menimpa seorang mukmin walaupun hanya berupa duri, melainkan Allah telah catat baginya satu kebaikan, itu pahala, ataupun menghapuskan daripadanya satu kesalahan. Ini adalah hadis riwayat Imam Muslim, saudara. Jadi apa-apa pun, saudara, bila kita menghadapi musibah, kita kena bersyukur, kena tabah. Macam saya sekarang ni sakit gigi, saudara. Pencerahan diteruskan juga dan redha lah. Kerana, saudara, hidup kita di dunia ini, saudara, tidak akan lepas
dari menerima pelbagai ujian. Segala-galanya adalah sunatullah, saudara, terhadap kehidupan kita bagi menguji siapa yang terbaik amalannya dan sabar dalam menghadapinya. Jadi kalau orang tak sabar macam itulah. Makanan pun dipercacaikan, tak elok begitu, saudara. Dan sebenarnya, saudara, apabila insan itu diuji oleh Allah SWT, seperti apa yang sedang dialami di Johor, di Pahang, ataupun sebahagian daripada Negeri Sembilan, seperti banjir yang melanda atau apa-apa juga kemalangan yang berlaku, hatta tertusuk duri sekalipun, janganlah kita sekali-kali berburuk sangka pada Allah SWT. Kita ni bila sakit aja, aduh, seolah kita curse, kita marah perbuatannya. Sedangkan itu adalah ujian daripada Allah, saudara. Sebenarnya ujian dan musibah itu adalah menjadi satu kaedah untuk mengukur kelayakan hamba Allah yang berhak mendapat pahala atas kesabaran. Malahan ia mampu menggugurkan dosa-dosa mereka. Tentu saja, saudara, kita tidak mahu, kita mahu dosa kita ini digugurkan agar ia tidak membebankan kita di akhirat nanti, saudara. Terima kasih, saudara Azari Yi dari Pasir Mas, Kelantan. Saudara, jadi, saudara, pengguguran dosa itu akan meringankan kita untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Rasa malas dan berat selama ini untuk melaksanakan tugasan amal Islami, saudara, adalah antaranya kerana beban dosa yang terpikul di atas pundak kita, saudara. Jadi, saudara, apa saja musibah yang mendatang pada diri anda, jangan berkeluh kesah. Kalau kita keluh kesah, ertinya kita seolah-olah tidak mengherdik perbuatan Allah SWT. Biarkanlah, saudara. Macam sekarang ni, saya sakit gigi. Tanggung je lah. Silapnya mungkin pergi gatal-gatal cabut buat apa sampai 3 batang. Tanggunglah. Nak buat macam mana, saudara? Itu keadaannya, ya. Saudara Azmi Mak Saleh, dia kata di Jasin hujan. Khabar Puan Norizan Said, Nur Jumaiyah Abdul Razak, dia kata salam madani untuk seluruh rakyat Malaysia, Puan Rubiah Muhsin. Secara dalam pada itu kita santuni mutiara kata kiriman sahabat saya Tan Sri Osu Sukam. Beliau merupakan mantan Ketua Menteri Sabah. Sering hari-hari menghantar kiriman pada saya untuk perkongsian kita bersama. Katanya, saudara, menundukkan pandangan dari yang diharamkan memberikan kita 3 manfaat. Saudara, pertama, manisnya iman. Kedua, percaya hati. Dan kita bakal mendapat firasat yang benar serta kuat dan teguhnya hati. Itu kata-kata Tan Sri Osu. Ya, kita menundukkan pandangan kita, ya, ataupun mengalihkan pandangan. Tak usahlah tengok perkara-perkara yang diharamkan. Jauh sekali kita melakukan tindakan macam apa, makanan pun kita petikaikan. Itu anugerah ilahi. Makanlah, saudara. Sedap tak sedap. Kalau rasa tak sedap, tinggal. Tak payah nak tunjuk kat orang. Seolah-olah anda menghina rezeki yang Tuhan beri pada anda. Baik, saudara, sebab itu saya sering mengingatkan pada pimpinan negara, terutama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zaid Amidi, Datuk Seri Fazlullah Yusof yang berada di anjung kuasa di Seri Perdana. Jangan sesekali berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang negara boleh muflis, saudara. Hari ini, saudara, adalah hari yang ke-87. Hari yang ke-87 wujudnya kerajaan perpaduan yang berhasrat untuk menangani rakyat. Tinggal 13 hari lagi, saudara. Tak lama. Kita tunggulah, saudara. Setelah kita nak lihat sejauh mana berjaya atau tidaknya usaha murni Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menangani derita rakyat. InsyaAllah, saya rasa mungkin hari Ahad nanti, malam Isnin, saya akan bersama-sama dengan Datuk untuk mengulas dalam segmen sembang hangat. Saudara, kami akan berbicara, mengulas tentang apa yang dibincangkan di Parlimen. Saudara, insyaAllah, tunggulah hari Ahad malam Isnin waktu yang sama. Saudara, dan jangan lupa, saudara, kita tinggal 20 hari lagi. Tak lama dah. Kita akan sampai ataupun mencapai lembayan Ramadan.
Jadi saudara berdoalah agar kita dapat sampai ke detik dan peristiwa yang paling menyeronokkan bagi kita sebagai umat Islam, hadirnya bulan Ramadan. Berdoa saudara agar kita sentiasa diizinkan oleh Allah SWT dapatlah meneguk manisnya iman dalam bulan Ramadan saudara. Saudara Rizal Muhammad Syahri, dia kata kat TV dah kata 100 hari. Memanglah saya dengar tadi, saya tak tahu bagaimana kiraan mereka. Saya mengira daripada mulanya pembentukan kerajaan. Saya tak kata 100 hari Datuk Seri Ibrahim. Dia lepas dia jadi Perdana Menteri, mereka mengira daripada tarikh waktu beliau diangkat sebagai Perdana Menteri, mungkin kemudian dia campur dengan kad sumpah dan sebagainya. Tapi saya mengira bahawa pembentukan kabinet bermula hari Jumaat, seingat saya. Di mana semua menteri-menteri, di mana Perdana Menteri mengangkat sumpah, dan saya mengira daripada saat itulah terbentuknya kerajaan perpaduan. Saya katakan sudah pun sampai hari 87. Orang lain nak kata 100 hari tu, mereka tak sabarlah tu. Pulanglah saudara. Baik saudara. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir. Kalau saya baca pantun Pak Nazir ni tak bersemangat, jangan marah Pak Nazir. Sebab gigi saya kurang menyenangkan. Panas ni mulut ni saudara. Baik saudara, kata Pak Nazir, makan rendang berbuka puasa, semangka dibelah diberi-beri. Politik bidang berebut kuasa, sanggup berbalah sama sendiri. Itulah keadaan saudara. Itu politik ni sebenarnya, saya mengatakan politik the art of deceiving. Tapi banyak orang merasakan bahawa politik ini adalah untuk berebut kuasa. Itu yang salahnya saudara. Jadi akhirnya mereka sanggup berbalah sama sendiri semata-mata untuk merebut kuasa. Tambah Pak Nazir lagi, ke kedai mama beli betik, sekilo garam, sebungkus kopi. Ada ulama bermain politik, halal haram ditolak tepi. Ini pun satu hal juga saudara. Kalau ulama dah bermain politik, susahlah. Sebab saya ingat lagi dalam bacaan saya, sebab itu saya katakan, saya bukan da'i, jauh sekali sebagai ustaz, tapi saya membaca banyak peringatan-peringatan yang dalam buku-buku dan kitab-kitab yang mengatakan seorang ulama tak sepatutnya mendatangi umara. Patutnya umara yang mendatangi ulama. Jadi umara itu pemimpin ataupun raja. Bukannya ulama itu mendatangi umara, tapi umara harus mendatangi ulama. Sebagaimana hari ini UMNO pun kita dah tubuhkan ini jawatan kuasa hak ehwal ulama Islam. Ertinya sekarang ni saudara, sepatutnya ulama ini memberi pandangan menurut perhitungannya, mengikut kajiannya, bukan nak berebut kuasa. Kalau ulama ada kuasa, itu yang agak sukarnya tu. Bagaimana nak mengikuti cara kepimpinan Umar Abdul Aziz? Bagaimana nak mengikuti kepimpinan Osman Affan yang mendermakan wangnya sebegitu banyak semata-mata untuk melihat kebangkitan ekonomi umat Islam di Madinah. Beliau sanggup menghadiahkan seluruh keuntungan yang diperolehi dari perniagaannya di Syam. Dalam bacaan saya lah saudara, sirah sejarah Osman Affan untuk membeli telaga milik Yahudi agar warga Islam di Madinah dapat bekalan air. Itu gambaran yang saya dapat saudara. Jadi sepatutnya janganlah ulama itu bermain dengan politik yang teramat. Akhirnya kecoh umat kita saudara. Baik, sebelum saya memberi pencerahan seterusnya dalam keadaan sakit-sakit gigi ni saudara, saya ingin mengingatkan anda, mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam sebarang channel, maka anda harus bertanggungjawab atas suntingan dan usaha anda untuk memasukkan suntingan anda ke dalam channel-channel yang ada dalam media sosial. Saya tak bertanggungjawab saudara kerana saya tak mampu untuk memantau semua suntingan mahupun tulisan yang anda buat. Saudara, terima kasih Ilwan. Dia kata politik zaman sekarang hanya kuasa dan jawatan yang dikejar. Itulah yang merunsingkan. Saya saudara kalau saudara lihat berapa ramai, sekejap lagi saya akan ulas bagaimana ramainya orang nak bertanding pelbagai jawatan, majlis tinggi, esko pemuda, esko wanita, esko puteri, bertanding ketua bahagian, timbalan ketua bahagian dalam UMNO, naib ketua bahagian, jawatan kuasa bahagian.
11,000 jumlahnya, saudara. Dan ramai bertanya saya, kenapa saya tak bertanding? Saya kata, buat apa? Saya bukan mau mengejar jawatan. Saya mau terus kekal sebagai pengkritik sosial. Kalau mereka bekerja dengan baik, menyantuni rakyat, kita harus puji. Kalau tak baik, kita balunlah, saudara. Sakit-sakit gigi pun nak balunlah sekejap lagi ni, saudara. Dan, saudara, prinsip, ini saya perlu mengingatkan. Kalau nanti kalau saya sebut perkataan ini, peguam saya marah. Jadi dia dengar bila saya buat pencerahan tiap malam, dia akan mengikuti saya punya pencerahan. Kalau sesuatu tu dah macam-macam nak masuk garisan merah, dia akan telefon saya selepas pencerahan ini. Dia kata yang saya lontarkan pandangan tu bahaya sikit, kata. Jangan diteruskan. Ya, kita ada kawan-kawan peguam, dia beritahu. Jadi saya prinsipnya, saudara, bila saya memberi pencerahan, kita mesti bersetuju untuk bersetuju. Itu prinsip asasnya. Soalnya, kena ingat, saudara, ini pencerahan politik yang matlamatnya semata-mata untuk memberi informasi pada warga yang saya rasakan begitu dahagakan informasi politik. Prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau tak bersetuju, boleh hantar tulisan dan sebagainya, ataupun anda nak berdiskusi dalam laman saya ini, boleh, asalkan gunakanlah bahasa-bahasa yang baik, saudara. Bahasa-bahasa yang harmonis, kerana kita adalah warga cinta damai, saudara. Baik, saudara. Hari ini saya menerima beberapa gambaran ataupun peringatan. Antaranya daripada Jabatan Meteorological Malaysia, MET, yang telah pun mengeluarkan amaran, katanya hujan akan berterusan sehingga besok. Itu di Johor, saudara. Jadi warga Johor kena berhati-hati. Beberapa kawasan di Johor Bahru, Kota Tinggi, Kulai, Mersing, Keluang dan Segamat, menurut Meteorological Department, katanya dalam keadaan kategori buruk. Artinya hujan lebat dan tidak berhenti. Begitu juga di Pontian, Batu Pahat, Muar dan Tangkak dalam kategori berwaspada, saudara. Jadi, kita mengingatkan semua bangsa Johor, teman-teman kita, untuk terus mendengar arahan daripada pihak berkuasa dan sentiasa bersiap siaga dalam menghadapi kemungkinan banjir berlaku. Saudara, Met Malaysia meramalkan hujan lebat. Malahan kata sampai hingga hari Isnin akan datang. Saudara, jadi katanya amaran angin kencang dan laut bergelora untuk perairan di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan, saudara, angin dan laut bergelora sehingga hari Isnin depan. Mana hari ini hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, 3 hari berturut-turut, saudara. Jadi, menurut Ketua Pengarah Met Malaysia, Saudara Muhammad Helmi Abdullah, berdasarkan analisa model cuaca, luruan monsun ini berpotensi menyebabkan hujan berterusan di timur Semenanjung serta barat dan tengah Sarawak. Teman-teman kita di Sarawak dan juga di Sabah, begitu juga yang tinggal di sekitaran Pantai Timur, begitu juga di Johor, di Rompin dan sebagainya, harus berhati-hati. Kerana hujan berterusan. Kenaikan paras air laut pula dijangka di kawasan perairan Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor Timur adalah berisiko menyebabkan limpahan air laut di pesisir pantai. Ya, saudara, perlu berhati-hati, saudara. Sementara itu, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA turut mengeluarkan notis kesiapsiagaan kemungkinan banjir kirat dalam tempoh 12 jam mendatang. Jadi dalam kenyataannya, di laman Twitter, NADMA maklumkan terdapat beberapa lokasi hotspot yang telah pun dikenal pasti berisiko dilanda banjir kilat. Antaranya macam di Perak, saudara, iaitu di Bagan Datuk, di Batam Padang, Hilir Perak, Kampar, Kerian, Larut, Matang, Selama, Manjung dan Perak Tengah. Ya, saudara, kita sebenarnya, seingat saya, selepas saja pilihan raya, iaitu lebih kurang dalam 2-3 bulan lalu, memang ada banjir. Bagan Datuk banjir, Manjung banjir. Nampak gayanya, ingatkan dah susut tu, tak adalah dah. Rupanya banjir mengulang lagi. Sebab tu saya selalu katakan, apakah alam semakin bosan melihat tingkah laku manusia yang bangga dengan dosa-dosa, saudara. Selain itu, katanya Pulau Pinang pula membabitkan satu daerah, iaitu di seberang Perai. Seberang Perai Selatan. Jadi mungkin 9, mungkin 11, mungkin 10. Bandar menimbung tebal, mungkin 7 serta kawasan sekitarnya. Juga mungkin
boleh berlaku banjir kilat, saudara. Bagi Negeri Sembilan, membabitkan Port Dickson dan Rembau, antara lokasi hotspot yang berisiko dilanda banjir kilat di Pahang, membabitkan 7 daerah, saudara, iaitu di Bentong, Bera, Kuantan, Maran, Pekan, Raub dan Temerloh. Manakala di Melaka pula Alor Gajah, Jasin serta Melaka Tengah. Beberapa daerah di Selangor juga turut disenaraikan sebagai lokasi hotspot banjir. Teman-teman yang tinggal di negeri Selangor seperti di Ulu Langat, di Kelang, di Kuala Langat, Kuala Selangor, Sepang, Petaling dan Sabak Bernam. Saya terpaksa membacakan keterangan ini supaya kita berhati-hati. Bukan untuk menakut-nakutkan, tidak, saudara. Apa salahnya kita bersiap siaga? Kerana saya melihat macam walaupun awal pagi tadi nampaknya terdapat 20 PPS di Johor ditutup, tetapi kerana ia selepas 4 hari melanda banjir, dan tiba-tiba, saudara, saya mendapati bahawa Johor meningkat balik. Jumlah banjir, mangsa banjir, saudara, rupanya di Johor 33,149 mangsa. Jadi macam mangsa banjir di Segamat, dia terus meningkat, saudara, seramai 12,221 daripada 3,518 keluarga. Begitu juga di Keluang, sejumlah 5,178 orang yang terkesan. Johor Bahru terdapat 1,218 dan di Pontian 372. Jadi jumlah mangsa banjir di Kota Tinggi nampaknya pagi tadilah berkurangan kepada 3,369, masih ribuan lagi. Jadi sementara itu Mersing tidak berubah, seramai 722 orang. Batu Pahat 4,340 tak berubah, saudara. Di Muar 2,829 dan Tangkak 1,999. Ya, itu keadaannya, saudara, jadi harus berhati-hati. Dan kerana itu saya dipahamkan pada tengah hari tadi, saudara, saya mendapat berita bahawa pihak berkuasa di negeri Johor terpaksa melepaskan air di 4 empangan, iaitu empangan Bekuk, empangan Sembrong di Batu Pahat, empangan Macap di Keluang dan empangan Labung di Endau Sering. Jadi pengurusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Infrastruktur Johor, Datuk Muhammad Fazli Muhammad Saleh, berkata beliau minta supaya rakyat negeri Johor bersabar kerana pihak kerajaan sedang mengambil langkah sewajarnya bagi menjaga keselamatan rakyat. Empangan Sembrong dan empangan Bekuk mencatatkan paras bahaya pagi tadi, saudara, pada jam 7.30 pagi. Sementara di empangan Sembrong, aras takungan air semasa pagi tadi saya menunjukkan bacaan 12.18 meter. Berbanding paras normal 8.50 meter. Artinya hampir 4 meter punya tinggi. 4 meter hapus manusia ni, saudara. Sementara empangan Bekuk, aras takungan air menunjukkan bacaan 20.75 meter berbanding paras normal 16 meter. Jadi bila naik lebih dari 4 meter, jadi pihak yang berkuasa yang menjaga empangan terpaksalah melepaskan. Terdahulu tular di media sosial rakaman video menunjukkan air empangan Bekuk, katanya dilepaskan sehingga mengundang kerisauan orang ramai. Orang ramai tak perlu risau, sebab walaupun empangan itu melepaskan airnya, lebih baik daripada dibiarkan betul, nanti boleh empangan itu pecah. Kalau empangan pecah memanglah lebih teruk lagi. Jadi dilepaskan sedikit demi sedikit, dan pihak berkuasa daripada NADMA, pihak berkuasa kerajaan tempatan, mereka sentiasa mengawal keadaan, saudara. Saya melihat juga di Pahang, nampak gayanya mangsa banjir meningkat kepada 2,301 orang. Keadaan banjir katanya di Pahang nampaknya tambah buruk. 2,301. Menurut pengarah Angkatan Pertahanan Awam, Cik Adam Abdul Rahman, kesemua mangsa daripada 582 keluarga ditempatkan di 30 buah PPS. Temerloh merupakan daerah terbaru yang merekodkan mangsa banjir melibatkan 22 orang daripada 7 buah keluarga dan ditempatkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Semantan. Di Maran seramai 355 orang. Saya pernah pergi ke Maran, saya tak tahu macam mana boleh ada banjir. Maran kawasan tinggi, mungkin sungai, saudara.
Pekan ada 106 orang, Raup ada 68 orang, Jerantut 98 orang dan Bera seramai 29 orang mangsa banjir, saudara. Jadi pihak berkuasa mengatakan Sungai Jempol, Dijengka dan Sungai Keratung berada pada paras bahaya. Manakala 5 batang sungai lagi di Jerantut, Temeloh, Maran dan Kuantan menunjukkan paras amaran dengan tren menaik. Jadi teman-teman kita di Pahang berhati-hati. Guys, saudara, itu saja yang dapat saya jelaskan berhubungan kelukan banjir. Sebab itu sakit-sakit gigi pun terpaksalah saya buat saran juga kerana mahu memberi informasi kepada warga kita. Terutama di Johor, di Pahang, saudara. Tapi Terengganu tak nampak lagi. Saudara, Sungai Pahang di Maran, saudara Abdul Hamid, kata mungkin naik jugalah. Saudara Maha Faiza dari Terengganu. Saudara, saya bila melaporkan bencana yang berlaku, saya juga terkesan saudara, sedih. Sebab saya tahu susahnya bila rumah lain nak air. Sekurang-kurangnya 4-5 hari terkurung dalam PPS. Dan bila nak balik nanti nak mengemas rumah, tentulah pakaian apa semua habis. Lingkup saudara, pakaian macam elektrik, peti ais, dapur, bukan sikit-sikit lah. Jadi teman-teman, kalau anda punya kelebihan wang, berdermalah pada mereka atau kawan-kawan kita yang terlibat dalam mangsa banjir, saudara. Baik, saudara. Sekitar jam 11 pagi tadi, saya menerima telefon daripada kawan-kawan saya yang berada di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Mereka mengatakan bahawa Datuk Seri Najib telah pun dibebaskan. Saya nak bagi tahu bahawa memanglah bahawa pembebasan itu berlaku dalam pembicaraan awal YMDB berhubung dengan laporan audit yang kononnya dikatakan diubah suai oleh Datuk Seri Najib. Artinya hakim telah pun menolak dan sebab itu tidak ada prima facie dan Datuk Seri Najib bersama dengan Arul Kanda dibebaskan daripada tuduhan tersebut. Tapi ada banyak lagi tuduhan, saudara. Dan begitu juga dengan pembicaraan kes SRC sejumlah 27 juta juga. Katanya sekarang ni telah pun bertukar hakim di Mahkamah Tinggi. Kerana Hakim Kim Muniandi menggantikan Hakim Muhammad Zaini Mazlan yang kini menjadi Hakim Mahkamah Rayuan. Jadi sebab itu semasa sebutan kes hari ini beliau menetapkan pengurusan kes sebut pada 29 Mei akan datang. Terdahulu, saudara, Hakim Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamaru berkata kedua pihak sebelum ini memohon kepada mahkamah agar pembicaraan kes itu ditangguhkan kerana keputusan permohonan Datuk Seri Najib untuk menyemak semula rayuan kes penyelewengan 42 juta SRC di Mahkamah Persekutuan belum diputuskan. Jadi, saudara, isu yang membuatkan Datuk Seri Najib berada terkurung di penjara Kajang adalah dalam isu tuduhan penyelewengan 42 juta dari dana SRC. Yang pagi tadi, jam 11 pagi tadi adalah pembicaraan berhubung tentang 1MDB. Betul lah SRC itu sebahagian daripada 1MDB. Tapi bila Datuk Seri Najib dituduh dalam mahkamah, Hakim Nazlan yang menjatuhkan hukuman, Datuk Seri Najib terpaksa menjalani penjara selama 12 hari, 12 tahun. Saudara. Jadi hukuman itu kekal sehinggalah apabila diadakan semakan semula dan sebagainya. Itu keadaannya, saudara. Jadi artinya Datuk Seri Najib lepas saja bersama dengan Arwah Kanda dibebaskan daripada kes untuk meminda laporan audit itu, dibebaskan tentang tuduhan meminda laporan audit. Tapi dia terus dibawa juga ke penjara Kajang. Ini kena faham, saudara. Banyak kawan-kawan telefon saya, ada juga Datuk dia kata, Tok, seronok lah you, Datuk Seri Najib dah dibebaskan. Saya kata, sabar. Dia boleh dibebaskan dari penjara Kajang hanya selepas pembicaraan SRC yang diminta kajian semula ataupun judicial review. Jika itu berlaku, ada kemungkinan Datuk Seri Najib boleh dikeluarkan dari penjara. Tapi kes masih berjalan lagi, YLB dan sebagainya. Itu keadaannya. Saya tengoklah sekarang ni, saudara. Kes yang melibatkan Datuk Seri Najib ni berbolok-bolok, saudara. Melibatkan YNDB, melibatkan hakim, melibatkan macam-macam. Jadi rakyat pun kata apa cerita sebenarnya. Sehingga kan saya melihat, saudara, kenyataan Tun Abdul Hamid
Beliau merupakan mantan Ketua Hakim Negara. Dan akhirnya Tuan Abdul Hamid menulis dalam tulisannya, dalam media sosial yang saya baca, saudara, beliau mendakwa bahawa Mahkamah Persekutuan seolah-olah membuat undang-undang sendiri. Itu merupakan pandangan yang saya rasa amat kritis dari seorang pakar perundangan kerana beliau pernah menduduki kursi tertinggi bahagian kehakiman sebagai Ketua Hakim Negara. Bila dia mengatakan bahawa Mahkamah Tinggi seolah-olah, saudara, membuat undang-undang sendiri. Ini yang saya rasakan seharusnya difikirkan. Saya haraplah agar Yang Berhormat Datuk Azalina Osman dapat berunding dengan Ketua Hakim Negara ataupun bahagian-bahagian judisiari bagaimana untuk membaiki. Kerana menurut apa yang saya bacalah, kerajaan sewajarnya mengambil solusi yang tuntas untuk menangani isu ini sebelum ia melarat lebih jauh lagi dengan mengembalikan semula prinsip keadilan sebenarnya yang diyakini ada ketelusannya. Itu saja. Bagaimanapun tadi selepas hari ini mesyuarat kabinet dan jurucakap kabinet Saudara Fahmi Fazil, dia menyatakan apa yang berlaku dalam pembebasan Datuk Seri Najib dalam kes YNDB untuk meminda kata atas tuduhan, meminda laporan audit itu, dia kata kerajaan tak campur tangan. Memang pun kerajaan perpaduan tidak berhasrat untuk mencampuri urusan di mahkamah. Saudara, jadi menurut Saudara Fahmi, keputusan itu merupakan proses mahkamah yang perlu dihormati. Katanya selepas dalam sidang media pasca mesyuarat kabinet saya. Baik saudara, saya juga ingin memberitahu bahawa kerajaan perpaduan telah pun mengambil keputusan untuk melanjutkan jawatan Tan Sri Idrus Harun sebagai Peguam Negara. Demikian menurut pengumuman itu dibuat oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali. Dan kenyataannya dia berkata, Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah memperkenankan pelantikan semula Idris Harun untuk tempoh 6 bulan berkuat kuasa bermula pada 6 Mac ini. Ya, pelantikan itu selaras dengan fasa 1 perkara 145 Perlembagaan Persekutuan. Kena ingat saudara, Idris Harun dilantik pada Mac 2020 menggantikan Tommy Thomas. Itu keadaannya saya tak tahulah. Bagaimanapun saya juga melihat kenyataan-kenyataan contoh daripada Majlis Peguam yang mereka nampaknya sudah mula berbeza pendapat dengan Tengku Maimun. Selalunya saudara, Majlis Peguam ni dia memang menentang, yang paling vokal menyatakan pendirian apabila berlaku konflik perundangan di negara kita. Mereka selalu mengatakan without fear of favor. Tapi nampak gayanya mereka mendakwa, sebab mereka mendakwa mereka tidak berpolitik. Jadi dalam keadaan begini, mereka semua berpandangan pendirian adalah tentang berhubung dengan Hakim Nazlan. Kerana banyak pihak mempersoalkan keabsahan kenyataan Ketua Hakim Negara mengenai siasatan SPRM ke atas Hakim Nazlan. Jadi dalam keadaan begini kita tak tahulah, terpulanglah pada Majlis Peguam untuk membuat kenyataan sama ada mereka bersetuju ataupun tidak bersetuju dengan keputusan Tengku Maimun yang menyatakan untuk siasatan mesti ada dia punya minta berhubung dengan pejabat Ketua Hakim Negara. Itu keadaan saudara. Saya tak tahulah saudara. Baik saudara, kita bercakap soal bajet sekejap. Ada cerita perundangan bajet. Cuma hari ini Parlimen tak bersidang. Saya melihat selama 2 minggu berturut-turut ni saudara, saya mendengar setiap ucapan, saya menghayati apa yang dibangkitkan oleh setiap wakil rakyat daripada bermula dengan Ketua Pembangkang sampailah semalam, keseluruhannya selalu saya katakan bahawa nampaknya ahli-ahli Parlimen daripada Sabah dan Sarawak yang dilihat banyak mengutarakan masalah rakyat. Cuma saya merasa hairan. Dulu-dulu selalunya bila bajet ini dibentangkan oleh Menteri Kewangan atau kerajaan, selalunya ada bajet alternatif yang dikemukakan oleh parti pembangkang. Tapi kali ini nampak gaya tak ada. Apa yang ada cuma cakap je lah. Pumpang.
Lagi kali parlimen masih lagi seolah-olah mau mengulangi peristiwa masa silam. Bergaduh sama sendiri, terjerit, terpekik, terlolong. Saya kecewa melihat keadaan begitu. Sepatutnya pimpinan pembangkang perlu mengutarakan. Kami tak bersetuju dengan apa yang dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ini kami punya. Kalaulah kami jadi kerajaan ini, 1, 2, 3, 4, bentangkanlah. Tapi nampak gayanya tak ada belanjawan alternatif. Ini yang saya petikaikan. Kerana saya melihat perbahasan belanjawan yang telah dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, memang saya tahu sukar untuk parti-parti pembangkang ataupun wakil-wakil ahli parlimen pembangkang untuk menyanggah. Kerana pertama sekali peruntukan yang dicadangkan begitu besar. Bukan sikit, lebih besar daripada yang terbesar dalam sejarah negara. Ini adalah lestari untuk rakyat. Kalau mereka membangkang, tentulah rakyat akan melihat apa hal ni. Nak bagi duit pada rakyat pun tak boleh. Satu. Yang kedua, sepatutnya mereka menyatakanlah dengan belanja yang besar begitu, sepatutnya buat begitu, buat begini. Itu seharusnya dilakukan. Kerana saudara, ini bajet yang dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim belum diluluskan. Bila belum diluluskan, mana tak boleh nak diguna pakai lagi. Ini keadaannya saya mengharapkan. Memang saya tahu ramai di kalangan ahli parlimen yang baru. Mereka belum memahami sepenuhnya keperluan untuk berdebat dalam bajet negara, saudara. Itu keadaannya, saudara. Jadi, kita haraplah supaya kita tak mahu zaman tank kosong ini berlarutan. Cuma, saudara, di saat antara perbahasan yang diutarakan, contohnya daripada Haji Hadi, bila semalam, sebagaimana yang tersiar dalam media sosial, bila beliau menyatakan bahawa saya akan bubar PAS dan leraikan Perikatan Nasional jika kerajaan perpaduan Anwar Ibrahim masih kekal selepas 3 bulan. Saya terkejut dengan kenyataan dalam media sosial. Jadi apakah benar berlaku kalau tak jadi dalam 3 bulan? Apakah Tan Sri Haji Hadi nak bubarkan? Saya akan bubarkan PAS dan leraikan Perikatan Nasional, katanya. Kerana 3 hari lalu saya kata memanglah kita faham. Saya dengar juga kenyataan Datuk Lokman Adam, ramai juga teman-teman menyatakan kepada saya bahawa memang ada gerakan untuk menumbangkan kerajaan. Cuma saya katakan apa hal dia orang ni? Dalam saat-saat pembentangan bajet, belum lagi bajet dapat dilaksanakan. Takkan nak diaturkan kerajaan. Kerajaan yang ada hari ini, pertama saya memegang pada prinsip demokrasi. Parti Pakatan Harapan dapat 82 kursi parlimen, mengatasi semua parti-parti yang lain. Kemudian disokong oleh UMNO dengan 30 kursi, 115. Retinya, 112, retinya dia keabsahan itu ada. Nak ditumbangkan, buat apa? Saya pun tak faham. Memanglah ada orang mengatakan, tapi saya tidak yakinlah benda itu boleh berlaku. Mengatakan bahawa Perikatan Nasional sedang memujuk GPS untuk meninggalkan kerajaan. Pujuk macam mana pun, kalau UMNO Barisan Nasional 30, campur dengan 82, 112, tak akan tumbang punya saudara. Malah katanya, adalah mungkin ahli-ahli UMNO yang mungkin dibeli dan sebagainya. Saya tak yakin, saudara. Saya tidak yakin. Sebab mereka semua terikat kepada perjanjian anti lompat yang telah pun diluluskan oleh parlimen. Tapi sebab itu, bila kita dengar kenyataan, tiba-tiba saja, ayah cik dia begitu confident, dia yakin bahawa kerajaan yang akan tumbang. Nak tumbang dari mana, saya pun tak faham. Memang, saudara, kita tahu, semua orang memburu untuk kuasa. Tapi apakah mereka mahu, ini saya katakan kalau berlaku, seolah-olah mahu melakukan rampasan kuasa, yang tak sepatutnya. Kerana kerajaan perpaduan memang mendapat keabsahan sebagai kerajaan yang pilihan rakyat. Itu keadaan saya. Jangan kita lupa dan kita lari daripada asasnya. Sebab itu saya melihat bahawa pemilihan daripada UMNO ni, saudara. Soal saya ketawa bila dengar tadi selepas semayang, saudara. Bila semayang Datuk Seri Anwar Ibrahim, bila wartawan bertanya dengan dia, apakah Datuk Seri tahu? Kata Haji Hadi bahawa kerajaan ini akan tumbang. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim dia sambil-sambil senyum, dia kata tak apalah, dia kata
Biarlah Haji Hadi terus merancang dan mengigau katanya. Betul pun saya. Biarlah dia merancang, mengigau. Sebab kerajaan sekarang ni, saya sebagai rakyat, warga cinta damai, kita tak mau tengok keberjatan politik. 2 malam lepas saya dah mengulas. Saya kata tak sepatutnya jadi mengeluarkan kenyataan sebegitu. Kerana ini boleh menggugat kehadiran pelabur-pelabur dari luar. Seolah mereka merasakan kestabilan politik masih lagi tidak terjadi. Kalau ini berlaku, siapa nak datang melabur negeri kita? Bila tak ada pelabur, rakyat makin lagi terkesan. Bila rakyat terkesan, kamu nak pimpin negara ni pun tak mampu. Jangan cakap besar, kamu boleh laksanakan segala-galanya. Kena ingat, negara kita ni berhutang 1.5 triliun. Hutang ni siapa yang buat? Nak marahlah saya, sakit gigi-gigi pun naik angin juga saya, saudara. Sebab kenyataan-kenyataan begitu, yang seolah-olah menahan pelabur nak datang melabur. Pelabur tak datang, kilang-kilang tak buka. Peluang pekerjaan untuk warga tak ada. Rakyat masih lagi dalam keadaan kebingungan. Fikirkanlah. Sepatutnya sama-sama menyantuni hayati titah tuanku. Waktu Duli Yang Muhammadiyah Seri Paduka Baginda Perdana Agong merasmikan parlimen. Baginda menitahkan mahu supaya jangan ada cubaan-cubaan. Sebab titah Baginda katanya, Baginda berharap janganlah lagi. Biarlah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini Perdana Menteri yang keempat. Ini apa niat? Ini apa matlamat? Kamu nak mengejar kuasa, boleh bercakap pumpang-pumpang. Kamu orang politik, kamu tak tahu kesan. Kesan bahaya saudara pada negara. Sebab kenyataan itu membuatkan pelabur tak nak datang. Bila pelabur tak datang, kilang nak buka mana? Macam mana cari kerja? Kamu ingat kalau kamu memerintah, apakah Perikatan Nasional memerintah boleh ada kestabilan politik? Apakah pelabur nak datang? Apakah mereka yakin dengan pimpinan? Sedangkan SPRM sekarang ni, satu demi satu, sudah pun terdedah. Macam apa yang berlaku pada Jana Wibawa parlimennya. Saya nak marah saudara kalau ada orang yang cuba menggugat kestabilan politik negara. Sekarang ni bagilah dulu. Sebab itu saya katakan dalam pembentangan bajet, bawalah bajet alternatif. Ini yang kami nak buat kalau dapat wang sebanyak itu. Ini tidak. Semalam pun Dr. Mahathir mengatakan nak cari duit dari mana-mana. Hei, yang kamu pinjam selama hari ini boleh. Bilion wang kamu pinjam dari luar negara. Saudara kena ingat, saudara, negara Amerika, mengikut laporan yang saya baca, Amerika negara yang terbesar, yang terhebat, kuasa ekonomi dunia pertama, saudara. Negara Amerika pun pinjam hutangnya sejumlah 3.5 triliun. Kalau kali dengan ikut wang negara kita dekat 10 triliun. Amerika berhutang. Apa masalahnya? Biarlah sekarang ni dah terpaksa berhutang, kita pinjam. Sampai tu kita perbaiki ekonomi kita sedikit demi sedikit. Ini tidak. Jadi saya haraplah warga faham keadaannya. Dan saya, mungkinlah saya akan ulas nanti bila saya berbual dengan Datuk Abdullah Sani pada hari Ahad nanti. Malam, 9.30 malam, kita akan mengulas tentang bajet ini pada hari Ahad bersama dengan Datuk Abdullah Sani dari bekas mantan ahli Parlimen Kapar. Okey, saya, bagaimanapun saya lihat dari sebalik andaian dan sebagainya, saya melihat sekarang bahawa orang mengatakan UMNO lesu, tapi ternyata terjawab apabila usai saja pemilihan cawangan-cawangan, 23,000 cawangan di seluruh negara bersidang. Tak ada satu cawangan UMNO pun yang ditutup. Tidak ada satu cawangan pun UMNO yang tidak mengadakan persidangannya. Ini jelas kena bukti bahawa rakyat masih yakin pada UMNO. Di Pahang, Warosdi, Menteri Besar, saudara mantan Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri di Bera, adalah merupakan antara 6 orang yang menang tanpa bertanding jawatan ketua bahagian. Saudara jangan jadi retinya turut menang jawatan pengurusi ketua bahagian UMNO, iaitu pengurusi jawatan kuasa kerajaan tempatan Datuk Seri Johari Harun di kawasan Bentung. Bekas Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Dr. Ismail Sabri, Muhammad Said, Kuala Kerau, dan Siswa UMNO Pahang, Datuk Seri Abdul Hamid, bahagian Kuantan. 6 bahagian di Kuantan, di Pahang menang tanpa bertanding. Cuma saya mengharapkan
Ada sahabat saya juga bertanding. Dia terpaksa bertanding, tak adalah menang tak bertanding. Dia bertanding di kawasan jawatan Ketua UMNO bahagian Besut. Iaitu sahabat kita, saudara Ismail Muhammad. Jadi warga di Besut, saya rasa saudara Ismail dia ikhlas mau memimpin bahagian Besut. Terpulanglah pada anda. Saya yakin kalau beliau diberi kesempatan memimpin bahagian Besut, mungkin ada perubahan yang dapat lakukan. Bagaimana yang kita dengar, banyak sekarang ni. Saya nak mengulas sedikit, jadi sekarang ni sejumlah 95 orang calon Majlis Tinggi UMNO yang menawarkan diri untuk jawatan. 25 jawatan, ya saudara. Tapi 95 dari seluruh negara saudara. Untuk naik presiden, presiden tidak dipertandingkan, timbalan presiden juga tidak dipertandingkan. Terdapat sejumlah 8 calon. Ingatkan 7, rupanya 8 semalam saudara. Iaitu Datuk Azalina Osman, Datuk Mahathir Khalid, Datuk Sri Johari, Yusuf Musa, Datuk Sri Wan Rosdi, Datuk Rizal Marikan, Datuk Khalid Nordin, Datuk Sri Hasni Muhammad. Kalau anda bertanya dengan saya melihat terus terang saya katakan, yang berpotensi ada 4 orang. Ini heavyweight. Pertama sekali Datuk Sri Azalina Osman. Kerana beliau merupakan, inilah calon pertama kalinya wanita menawarkan diri untuk bertanding sebagai naib presiden. Tentulah ada ruang. Kalau tak ada Datuk Seri Azalina, ada 3 lagi yang saya lihat yang boleh berada di jawatan naib presiden. Ketua Perhubungan UMNO Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Johari Ghani, begitu juga dengan Datuk Seri Khalid Nordin, dan Menteri Besar Pahang, itu Datuk Seri Wan Rosdi. Inilah 4 heavyweight yang saya yakin boleh dipilih oleh ahli-ahli daripada seluruh negara saudara. Bukan sikit, ratusan ribu ahli yang akan mengundi saudara. Kemudian untuk majlis tertinggi, saya nak jelas saudara. Daripada 95 calon saudara, cuba hayati saudara. Pertama saya melihat calon nombor 1. Itu Datuk Seri Muhammad Alwi Cik Ahmad. Beliau merupakan pemimpin UMNO bahagian Ketereh. Di Kelantan, saya yakin beliau boleh nombor 1, insya-Allah Datuk Ali Cik Ahmad. Begitu juga Datuk Seri Ahmad Maslan, Siswa Agung UMNO, menawarkan diri bertanding. Beliau juga menawarkan diri bertanding untuk jawatan Ketua Bahagian Pontian, Datuk Seri Ahmad Maslan. Kemudian di Selangor, Datuk Johan Aziz, dia nombor 11. Datuk Ahmad Maslan nombor 6. Ni saudara, ciri cantik saya sebutkan keadaan begini saudara ya. Kemudian Datuk Johan Aziz nombor 11, Datuk Hasmuni Hassan yang tidak bertanding jawatan sebagai Ketua Pemuda. Kemudian Datuk Lokman Adam. Ini heavyweight ni. Dia nombor 14. Jangan lupa saudara, nombor 16, ini orang yang sentiasa mempertahankan UMNO, iaitu Datuk Puan Zakasi. Kemudian nombor 21, Datuk Johari Bahrom, mantan Timbalan Menteri Dalam Negeri. Nombor 24, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, selaku Setiausaha Barisan Nasional. Menteri Luar sekarang saudara. 26, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob. Ini Ketua Perhubungan UMNO Kelantan. Nombor 31, Datuk Seri Bong Mokhtar. Saya sebut nombor-nombor gini, kalau anda dengar, biarlah kalau kata saya kempen, saya kempen lah saudara. Daripada 95 dan 25. Kemudian nombor 33. Ini bagi saya sayang dengan dia, tapi dia nak meninggalkan Puteri UMNO. Nak buat macam mana? Iaitu Datuk Zahidah Zariq Khan, yang mantap meneruskan perjuangannya. Datuk Zahidah semalam memilih nombor 33 yang dia dapat waktu pemilihan calon-calon semalam saudara. Kemudian nombor 35, Datuk Azian Osman. Dia tak ada jawatan apa-apa pun, tapi dia berada di kawasan pembangkang yang hebat, iaitu Ipoh Barat saudara. 36, nombor 36, sahabat kita yang baru dilantik sebagai Ketua Penerangan, Saudara Hisham Jalil. 38, ini orang yang sentiasa memperjuangkan dengan penuh keikhlasan. Sewajarnya beliau masih dikekalkan sebagai ahli majlis tinggi. Saya ingatkan dia nak bertanding naib, tak ada, dia tidak memikirkan soal mengejar jawatan. Dia mau mengekalkan jawatannya sebagai ahli majlis tinggi UMNO, iaitu Datuk Samsul Anwar Nasarah. Nombor 38. Kemudian saya melihat peguam bela yang membela Datuk Najib, itu Datuk Zaid Ibrahim. Kemudian yang ke nombor 50 saudara, Datuk Syaniza Syamsuddin daripada Maran.
Datuk Abdul Rahman Dahlan. Dia Datuk Abdul Rahman Dahlan, dia dapat nombor 65. Begitu juga saya lihat dari Terengganu, Datuk Dr. Najmi Faiz, anak muda yang tinggi wawasannya. Datuk Najmi umur nombor 66. Kemudian nombor 67, saudara, iaitu Datuk Muhammad Alamin daripada Sabah. Anak muda yang menang Parlimen Kimanis di saat-saat kita dalam keadaan tidak memerintah, saudara. Sahabat saya, Datuk Hamid Samuri, nombor 72. Kemudian sisa politik kepada Datuk Seri Zahid, sisa politik kepada Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Razlan Rafi. Begitu juga, ini vokal orangnya, tak ada jawatan apa pun. Beliau mantan Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Nur Jazlan Muhammad. Anak Tok Mat, anak Datuk Muhammad Rahmat dulu, Sri Agung dulu. Dan beliau mau mengekalkan jawatan sebagai Ahli Majlis Tinggi. Sahabat saya yang telah pun dilantik sebagai Speaker Dewan Negeri Pahang, Datuk Seri Syakar Samsudin. Ini orang lama yang meneruskan perjuangannya. Dia pun tak tamat holoba pun. Jawatan ketua bahagian pun diserahkan pada baru. Dia tak meneruskan. Dia cuma mau mengekalkan sebagai Ahli Majlis Tinggi. Nombor 83, Datuk Abdul Rahman Muhammad, saya dari Lipis. Sahabat kita yang bertanding di kalangan bloggers, saya mengalu-alukan Datuk Rafi Awang Kecik, nombor 94. Dan yang terakhir, nombor 95, Datuk Suraya Yaakob. Jadi terpulanglah pada anda, itulah wajah-wajah mereka-mereka yang menawarkan diri untuk bertanding majlis tinggi. Saya perlu sebutkan nama sebut saya. Saudara, saya minta maaf, pencerahan saya malam ini tak begitu berseri, tak begitu bertenaga kerana gigi saya masih diserang lagi sakitnya. Dan kepada anda, jagalah kesihatan dengan baik. Saudara, Muhammad Omar dia kata, kalau bosku kembali, maka berbondong-bondonglah yang masuk balik. Itu keadaannya. Saya tak mau cakap lebih, gigi sakit, sabar-sabar je lah. Kita jumpa lagi dalam besok, insyaAllah. Doakanlah kesihatan saya, agar saya dapat memberi pencerahan yang lebih. Terima kasih, saudara. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.